Macam ananda kita, dia sekarang sudah 22 tahun umur. Bilakah yang dikatakan dia ni Islam? Islam atau tidaknya kita itu di atas apa? Di atas dasar mengenal atau tidaknya kepada Allah. Islam atau tidaknya kita itu berpaksi kepada kenal atau tidaknya kita kepada Allah. Tanya diri sendiri, apakah aku sudah mengenal Allah? Jikalau aku belum mengenal Allah, apa bezanya dengan agama lain? Jawab. Cuba jawab sendiri. Jikalau sampai hari ini aku belum mengenal Allah, apa bezanya aku dengan agama-agama lain? Yang membezakan kita dari agama-agama lain itu adalah kenal atau tidaknya kita kepada Allah. Kalau orang kata kita ni belum Islam, oh kita marah, kita rasa kecil hati. Tetapi tak payah orang lain tanya, kita tanya diri sendiri. Jikalau kita tidak mengenal Allah, kepada siapa yang kita sembah semasa bersolat? Cuba. Kepada siapa yang kita sembah semasa bersolat? Semua orang boleh jawab, sembah Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan sebut itu namanya Allah. Mana Tuhan yang empunya nama? Mana Tuhan yang empunya nama? Yang tuan-tuan sebut Allah itu sebutan mulut. Allah bukan seperti suara bibir mulut. Allah bukan seperti tulisan. Allah tidak berhuruf. Ya? Allah tidak berhuruf, Allah tidak bersuara, Allah tidak berjirim, dan Allah tidak berjisim. Macam mana tuan-tuan nak mengenal Allah? Nak ingat Allah macam mana? Baik, seumpamanya kita angkat takbir, Allahu Akbar. Macam mana kita nak tasbihkan Allah ke dalam lubuk hati macam mana? Macam mana kita nak letakkan keyakinan ke dalam hati kita macam mana? Allah tidak boleh digambar-gambarkan. Allah tidak boleh dibayang-bayangkan. Allah tidak boleh disifat-sifatkan. Macam mana tuan-tuan ingat kepada Allah? Macam mana nak ingat? Dia bukan putih, Allah bukan lepeh, Allah bukan persegi, Allah bukan pipih. Macam mana tuan-tuan ingat kepada Allah? Allahu Akbar. Nak letak di mana? Cuba. Nak berhenti di mana? Stesen yang nak berhenti di mana? Mana? Putih bukan. Allah bersifat laisa kamislihi syai'un. Allah bersifat laisa kamislihi syai'un. Allah bersalahan dengan yang baharu. Apa yang kita kenal bukan Allah. Apa yang kita lihat bukan Allah. Apa yang kita dengar bukan Allah. Apa yang kita gambar-gambarkan, kenang-kenangkan bukan Allah. Sampai ke tahap apa yang kita ingat itu bukan Allah. Kalau barang yang kita ingat mesti bersifat. Kalau tak ada sifat, tuan-tuan nak ingat macam mana? Saya yang ada sifat macam ni, sebelum saya sampai ni, tuan-tuan tak kenal saya kan? Ini saya yang bersifat, tuan-tuan tak kenal saya. Apalagi Allah yang tidak bersifat. Macam mana tuan-tuan nak ingat? Ini kaedah pengajian ilmu hakikatun. Ceramah dan perkataan saya ini telah diumumkan seantero negara. Di depan khalayak raja pun inilah ilmu yang saya utarakan. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog saya ya. Saya dah jumpa Nik Aziz, saya dah jumpa Haji Adi Awang, saya dah jumpa Ketua JAKIM nombor 1 Malaysia di Putrajaya. Sampai ke rumah.
Ni Aziz, Tok Guru Ni Aziz pun sampai saya yang urut badan dia. Boleh tengok dalam video, saya bukan bercakap. Saya yang urut Tuan Guru Ni Aziz. Nikmat ayahanda Tok Guru Ni Aziz itu anak murid Tok kenali. Nikmat ayahanda Tuan Guru Ni Aziz bin Nikmat itu anak murid Tok kenali. Jadi dulu orang sembunyi-sembunyi ilmu makrifat. Dulu orang sorok-sorok ilmu makrifat. Kenapa nak sembunyi, kenapa nak sorok jikalau dia benar? Apa mau takut jikalau benar? Ilmu yang sembunyi-sembunyi, ilmu yang sorok-sorok itu ilmu sesat, ilmu salah. Jikalau kita ilmu yang benar, kenapa nak sembunyi-sembunyi? Itu makanya saya ini penceramah di Akademi Polis Jalan Ceras Batu Sembilan. Itu pegawai polis ada di belakang itu. Saya ceramah di masjid baru ni, saya ceramah di Masjid Besar Kelang. Di pusat-pusat pengajian tinggi. Inilah ilmunya. Saya tidak sorok dan saya tak sembunyi. Baik, berbalik kepada mengenal Allah. Macam mana nak ingat kepada Allah? Usah kata kenal, ingat pun kita belum tentu. Cuba tuan-tuan fikir sedikit, masuk sedikit ke dalam hati pada malam ini. Apakah sudah aku mengenal Allah? Jikalau aku tidak mengenal Allah, bagaimanakah aku nak ingat kepadamu ya Allah? Sedangkan ibu solat itu khusyuk. Khusyuk itu ingat kepada Allah. Ibunya, tiangnya sembahyang itu khusyuk. Khusyuk bahasa Arab, bahasa Melayu kata apa? Ingat kepada Allah dengan begitu mendalam sehingga tidak terlihat kepada yang lain. Ini khusyuk. Ingat kepada Allah dengan mendalam sehingga tidak ingat yang lain selain pada Allah. Apa yang kita nak ingat dalam sembahyang? Allahu Akbar, nak tasbih, nak qasad niat macam mana? Cuba. Nak letak di mana? Jikalau kita tak boleh ingat Allah semasa bertakbir, apa lagi di tempat lain? Sebagaimana Rasulullah kata, kau ingat masa takbir itu biasa macam ni pun tak apa, sedetik pun tak apa dah. Nak menggambarkan bahawasanya betapa mustahabnya ingat pada Allah. Biar pun macam ni tak apa. Tetapi saya nak tanya tuan-tuan, yang macam ni ada tidak? Ada tak kita boleh ingat kepada Allah? Macam ni saja boleh? Ada tidak? Jikalau tidak ada yang semacam ni, apakah artinya solat? Itu makanya marilah pada malam yang berbahagia ini sempena persoalan nombor 1, ya, awwaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Bagaimanakah caranya nak mengenal Allah? Dalam Quran tidak ada mengajar kita mengenal Allah. Ada tak Al-Hafiz di sini? Ada tak Al-Hafiz? Cuba kita tanya Al-Hafiz yang hafal Quran. Ada tak pelajaran mengenal Allah? 2 campur 2 jadi Allah seumpamanya. Alif campur ba jadi Allah. Ada tidak dalam Quran? Tidak ada. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah sedangkan dalam Quran pun tidak ada? Maka Allah pun bersifat kasih dan sayang, mengutus Rasul dan Nabi untuk menyambung kalimahnya yang belum disebut, yang belum dilafazkan oleh Allah SWT. Macam mana? Sebagai salah seorang anda cakap tadi, ya, ulama terdahulu mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu, wajib dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal Allah, fasadal jasad, maka binasalah jasad. Nampak tak botol nombor 2? Macam itu. Baik, saya baca lagi sekali. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu, maka kenal dia akan Allah. Wajib, pasti dia akan mengenal Allah, bukan lagi mustahil. Barang siapa mengenal Allah, faqad arafa rabbahu,
maka apa dia kata? Fasadal jasad, maka binasalah anggota jasad itu. Tidak terlihat, tidak terpandang, tidak tertilik lagi olehmu akan dirimu. Barang siapa mengenal Allah, barang siapa mengenal Allah, tidak tertilik lagi dirimu, tak nampak dah. Jadi bagaimanakah caranya ya Allah? Di manakah ilmu ini akan ku dapat ya Allah? Selama ini aku sudah membaca kitab, aku sudah berguru, tetapi sayangnya satu kitab pun tidak menerangkan kepadaku bagaimanakah untuk mengenal Allah dengan cara membinasakan diri. Carilah. Ini ulama-ulama depan, cari. Ada pernah tuan-tuan jumpa? Saya tanya, ada tak pernah jumpa? Itulah makanya ilmu ini bukan ilmu akal. Ini ilmu rohani, iaitu ilmu rasa. Baik. Macam mana kita nak mengenal Allah? Tak boleh kita mengenal Allah. Tak boleh kita mengenal Allah. Kenapa? Kerana tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Allah itu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Mana tinggi tangan kanan dan tangan kiri? Cuba kat jawab. Rasa tak seronok saya, ya. Baru ada kat saya pun rasa selesa berceramah, ya. Baik. Mana tinggi tangan kanan dengan tangan kiri? Bermaknanya sampai bila pun ilmu pengetahuan tidak akan sampai ke tahap Allah. Jadi kalau ilmu pengetahuan sampai ke tahap Allah, apa bezanya ilmu akal dengan Allah? Layak ke Allah sama dengan akal pengetahuan? Tidak layak. Makanya ilmu pengetahuan tidak akan sampai ke tahap mengenal Allah. Itu makanya tidak ada dalam Quran. Allah itu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Sampai tidak? Tidak. Makanya bagaimanakah caranya untuk mengenal Allah? Dengan akal tak boleh, apalagi dengan anggota lain. Tetapi Allah mengadakan agama Islam ini teramat indah, teramat unik. Kenapa? Barang yang tidak ada kita boleh ada. Barang yang tak dapat kita dapatkan pada malam ini. Jangan keluar pada dewan ini pada malam ini jika tuan-tuan tidak mengenal Allah. Pada malam ini, pada hari ini, pada jam ini, pada saat ini, dalam kuliah ini, jangan keluar jika tidak mengenal Allah. Ini janji saya. Kita belajar dia sampai ke tahap stesen yang parking. Dia boleh parking, jangan bawa kereta pusing-pusing habis minyak, kita pula tolak kereta. Tak mau. Kita mau belajar ilmu parking pada malam ini. Baik. Barang siapa mengenal diri kena Allah. Macam manakah caranya nak mengenal diri? Nak mengenal Allah tak boleh. Ilmu pengetahuan tak sampai ke tahap mengenal Allah. Man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu, akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, fasadal jasad. Binasalah jasad. Jadi barang siapa mengenal diri, wajib akan mengenal Allah. Dengan cara otomatik. Tak perlu kita belajar mengenal Allah. Cukup dengan hanya belajar mengenal diri saja. Cukup dengan mengenal diri. Pasti tuan-tuan hadirin ini akan mengenal Allah pada malam ini. Mengenal diri, pasti mengenal Allah datang sendiri. Seumpama mana? Seumpama kita makan garam. Perlu tak kita belajar masin? Jawab. Makan garam, perlu tak belajar masin? Makan garam, masin datang sendiri. Makan gula, perlu tak cari manisnya? Makan gula, manis datang sendiri. Barang siapa mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Itu makanya tidak ada ilmu mengenal Allah. Kenapa tidak ada? Ilmu mengenal Allah ini ilmu yang paling senang, ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling rendah, ilmu yang orang kata tadika pun tinggi berbanding ilmu mengenal Allah.
senang, mudah. Apa tak mudah mengenal Allah? Terang cahaya matahari, terang lagi siapa? Terang cahaya matahari, terang siapa? Dekat mata putih, mata hitam, dekat siapa? Kenapa tidak boleh kenal? Kenapa? Sedangkan Allah itu teramat jelas. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, wajah siapa kita nampak? Kenapa tuan-tuan tak nampak? Kenapa? Saya tanya, ini apa ni? Botol apa? Jawab kuat-kuat agak sikit. Botol apa ini? Tadi saya dah baca ayat Quran. Pada siapa tak percaya kepada ayat Quran apa? Hukum dia apa? Kafir. Sekarang ni tuan-tuan nampak botol ke tuan-tuan nampak Allah? Cuba jawab. Tak berani. Ini yang masalah. Kata Allah itu terang, Allah itu dekat, Allah tidak ada hijab, Allah tak ada dinding. Mana saja aku hadap wajah Allah. Cuba sebut, Allah ke botol air? Siapa mengatakan botol air sudah mengingkari Quran. Sudah. Pada siapa kata botol air, dia sudah mengingkari Quran. Pada siapa kata Allah, mengingkari Quran juga. Macam mana sekarang? Itu makanya kita belajar ni, dia sampai ke stesen, jangan bercakap saja. Jangan benarkan saya keluar pada malam ini. Jadi kalau tuan-tuan tidak mengenal Allah pada saat ini, jam ini, hari ini. Mau tidak? Mau tidak? Baik. Mari kita belajar mengenal diri. Tak boleh kita mengenal Allah. Kenapa? Allah terlampau senang, terlampau dekat, tak perlu belajar mengenal Allah. Mari kita belajar mengenal diri. Mengenal apa? Baik. Manakah yang dikata sebenar-benar diri? Manakah? Sebelum itu, cameraman, boleh tak kita ambil gambar tetamu semua supaya dirakam esok semua yang nampak tetamu-tetamu kita, ya? Sekali-sekali pelan-pelan ambil, ya? Kita sambung. Kamera saya pun macam tu juga. Kamera saya kamera murah je, ya? Cukup sekadar dengar suara, ya? Allah Akbar. Baik, kita sambung. Macam manakah caranya untuk mengenal diri? Manakah sebenar-benarnya diri aku di mana? Mana? Alhamdulillah, laju ya jawab ya. Itu tinggi sangat tu, kita ambil rendah dia. Itu dah betul itu jawapannya. Baik. Manakah aku? Diri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita ini bukan doktor. Yang mengenal diri kita ini hanya doktor saja. Betul tidak? Tulangnya macam mana, mau operation darah awak jenis apa, ya, penyakit ini obatnya, ya, sampai boleh operation jantung, hati, otak, semua doktor tahu. Kita pun tanya doktor, apakah doktor sudah mengenal diri? Kenal tak? Ada tak doktor sini? Ada tak? Kalau tak ada, saya lah pura-pura jadi doktor. Cuba tanya saya, kenal tak saya pada diri? Doktor tak mengenal diri. Jikalau doktor mengenal diri, dah banyak dah doktor Cina, doktor India masuk Islam. Sedangkan doktor Islam sendiri pun tidak mengenal diri. Sedangkan dia pakar bedah. Kenapa? Ini menggambarkan diri itu bukannya jasad. Diri bukan jasad. Kalau nak mengenal diri, jangan mengenal jasad. Sebab diri bukan jasad. Doktor tak boleh mengenal jasad. Doktor tak boleh mengenal diri. Apalagi kita yang bukan doktor. Bermaknanya kita tak mampu untuk mengenal diri. Tak mampu untuk mengenal diri. Kalau mampu, buktikan kepada saya mana diri tuan-tuan, mana? Cuba tunjuk. Cuba tunjuk mana? Kalau tuan-tuan tak boleh tunjuk, mana kita tak tahu. Makanya mana ayat satu dalam ayat kita? Saya nak buat contoh je, baik. Mengenal Allah kita ketepikan seketika. Mengenal diri juga kita ketepikan seketika. Kerana tak ada siapa pun boleh mengenal diri. Kalau ada mengenal, cuba bagi tahu mana diri.
Saya pun tak tahu. Jadi saya pun tak tahu. Dua lagi adilah. Baik. Lalu Rasulullah pun menyambung kalamnya. Apa Rasulullah kata? Nak mengenal Allah kerana Allah terlampau terang, terlampau mudah, terlampau dekat, terlampau hampir, seumpama bulu mata. Nampak tak tengok bulu mata? Nampak tak tengok bulu mata? Sebab apa tak nampak? Sebab terlampau hampir. Begitu juga Allah, terlampau hampirnya Allah ini sampai kita tak nampak. Lalu pada siapa nak mengenal Allah, kenal diri. Macam manakah caranya mengenal diri ya Allah? Doktor pun tak boleh mengenal diri, apalagi aku yang bukan doktor. Kita tinggalkan mengenal Allah, kita tinggalkan mengenal diri. Mari kita ambil hadis Nabi mengatakan apa? Al-mutu qabla an tamut. Al-mutu qabla an tamut. Apa? Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Mati sebelum mati. Barang siapa nak belajar mengenal Allah, kena belajar mengenal diri. Barang siapa nak belajar mengenal diri, kena belajar apa? Belajar apa? Kita kena belajar mati. Barang siapa kenal mati, wajib dia akan kenal diri. Barang siapa kenal diri, wajib kenal Allah. Makanya mari kita belajar mati. Sebab diri kita tak kenal. Mari kita belajar mati. Sebab Rasulullah kata, al-mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum mati, baru kamu mengenal diri. Jadi macam mana nak matikan diri? Macam mana? Cepatnya Allah. Tak boleh cari makan saya lepas ni. Habis semua dah tahu semua dah. Betul itu. Baik. Macam mana cara apa sampai ni? Cara apa? Cara mati. Sekali lagi, kita tak boleh nak belajar mati. Kerana apa? Sebab kita belum mati kan? Kita belum mati, macam mana nak tahu mati? Orang mati pun tak pernah dia hidup balik, bangkit balik cerita kat kita. Ada tak orang mati hidup balik cerita? Tak ada. Jadi macam mana tuan-tuan nak belajar mati? Sampai ke tahap ilmu tarikat apa, dia cuba menghayati mati dengan beli kain kapan, dengan bungkusnya, betul-betul bungkus. Cuma dia berlubang tempat hidung saja. Bungkus betul. Sampai ke tahap tanam di liang lahat. Ada sampai tarekat semacam itu. Inginnya dia menghayati mati, tapi dah buka kain kapan, hidup balik. Tak berkesan cara itu. Itu cara yang apa nama? Tidak boleh memberi manfaat yang panjang. Lalu macam manakah caranya kita nak belajar mati? Kita pergi rumah orang mati menangis. Habis 2 hari suami menangis. Ada tak menangis sampai 1 minggu? Kalau suami mati, tak ada. Kalau isteri mati, ada tak menangis sampai 3 hari? Tak ada. Nak kenal mati sangat, pergi tengok jenazah orang mati. Kisah 2 jam. Lepas 2 jam tak ada dah. Hilang dah mati. Ikut jenazah, Rasulullah kata ikutlah. Jenazah orang mati kan supaya kisah 2 jam je. Kata Mak Rempit, tengok aksiden 2 jam je dia kisah. Lepas 2 jam lagi laju dia hantar. Bermaknanya kita tak boleh nak belajar mati. Tak ada cara. Pergi tengok jenazah pun tak reti. Tengok doktor, dia apa? Dia operation mayat. Betul kan? Dia kena tak mati? Doktor yang belah mayat pun tidak tahu arti mati. Macam mana kita yang bukan doktor? Lagi sekali kita tak boleh nak belajar mati. Baik. Nak mengenal Allah kan? Saya tanya, nak mengenal Allah tidak? Baik. Teruskan. Barang siapa tidak boleh mengenal mati, mari kita belajar mengenal tidur. Kenapa? Tidur itu saudaranya mati. Tidur itu kembarnya mati. Tidur itu adik-beradik mati. Jadi adik-beradik ni kalau nama lain bin sama, tak lari jauh. Ada nama Yusuf, nama Minah, tapi bin tetap sama. Bermaknanya benda adik-beradik ni saudara. Baik.
Jadi kita pun mengenal apa? Mengenal tidur. Kalau mati kita belum pernah mati. Kalau tidur, pernah tak kita tidur? Pernah tak tidur? Baik. Kita mesti tahu mengenai tidur. Apa arti tidur? Tidur ini muslimin muslimat mengajar kita berserah diri kepada Allah. Potong adinda tajuk berserah diri. Saya akan jawab serentak. Baik. Macam manakah caranya nak berserah diri kepada Allah? Ya. Macam mana cara nak berserah diri? Tangan kita ini nak serah kepada Allah macam mana? Ya Allah Tuhanku, ambillah tanganku ini ya Allah. Allah dia buat apa tangan kau? Allah Maha berkuasa, tak perlu tangan kau lah. Tak cukup panjang lagi tangan aku. Nak tangan kau. Allah tak naklah tangan kau. Nak serah di mana? Nak potong buang terus hudung. Nak serah mana tangan? Oh, serah mulut aku ya Allah kepadamu ya Allah. Serah mulut. Habis ada hilang mulut kita. Habis nak serah macam mana? Serah seluruh anggota tubuh zahir dan batin kepadamu ya Allah. Nak serah ke mana? Nak bawa ke mana? Allah tak nak. Nak serah macam mana? Macam mana cara nak berserah diri ini? Kita bercakap, marilah kita berserah diri kepada Allah. Marilah kita berserah diri kepada Allah. Nak serah macam mana diri? Nak potong-potong kerat? Bukan berserah tu. Anjing ada mari makan, betul tak? Kalau Allah tak mari ambil tangan kita, potong tangan buang serah kepada Allah, tak datang dia. Kalau anjing datang gonggong. Jadi macam mana cara nak berserah diri kepada Allah? Kiranya macam mana? Itu makanya kita menginsafi tidur. Macam mana tidur? Semasa kita tidur, inilah cara kaedah kita berserah diri. Ambil contoh tidur. Dalam tidur, harta yang menimbun dalam bank sana, ada lagi kita fikir? Ada kita kisah? Ada kita ingat? Artinya kita serah duit bank kepada Allah dalam tidur. Rumah banglo yang kita baru buat ini beratus juta, dalam tidur ada kita ingat? Isteri anak dara yang kita kahwin 3 hari, kalau kita tidur, kita ingat tak kepada isteri yang kita baru kita kahwin? Kita tak ingat. Beli kereta besar, kita tidur ada tak kita ingat? Orang datang nak sembelih kita, ada kita ingat? Ada tak kita ingat nama kita dalam tidur? Ada tak kita ingat diri kita dalam tidur? Begitulah. Tidur ini mengajar kita berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur itu mengajar kita berserah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarlah daripada tidur. Macam mana tidur? Akal ada. Boleh guna tak? Kata kita selalu kena tindih di hantu. Ya, panggil isteri, habis suara. Isteri sebelah pun tak dengar. Isteri sebelah ni, kenapa aku panggil tak dengar? Mu bila mu panggil? Isteri mu bila mu panggil aku? Isteri pun tak dengar. Menunjukkan bahawasanya telah ku serah suara kepada Allah. Serah tenaga dulunya aku angkat berat. Semalam aku dapat Johan angkat berat. Masa tidur boleh tak aku angkat? Bermakna tidur artinya berserah diri kepada Allah secara mutlak, secara total. Jadi apabila kita faham arti tidur itu berserah diri, apabila kita buka mata, anggaplah, insaflah, sesungguhnya kita dalam berkeadaan tidur. Apa sebab? Sebab masa tidur boleh tak kita menunjukkan gagahnya? Masa tidur boleh tak kita menunjukkan kemerduan suara? Tak boleh. Berartinya di sini segala kekuatan kita, segala pandangan kita, segala pendengaran kita itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi masa kita jaga pun kita berserah sebagaimana tidurlah kepada Allah. Berserah diri sebagaimana aku tidur ya Allah. Ada akal pun aku tak boleh berfikir jika engkau tak memberikan hidayah kepadaku ya Allah. Tengok orang gila, ada tak otak? Contoh, orang gila ada tak dia otak? Kenapa dia tak boleh berfikir?
bagi menggambarkan fikiran itu hak Allah. Ada akal, kenapa tak berfikir? Belajar baru keluar universiti 2 hari balik-balik gila. Daripada universiti balik gila. Mana kepandaian dia? Ada akal kan? Bermakna kita pun ada akal, tetapi fikiran pada mana? Pada Allah SWT. Mana kita tidak ada pun daya ikhtiar, tidak ada pun daya usaha. Kita sebetulnya berfikir sebagaimana yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita tak boleh berikhtiar sendiri. Kita tak boleh berusaha sendiri melewati tulisan Lauhul Mahfuz. Bermaknanya dalam usaha ikhtiar ini, kita berfikir, kita berusaha, kita berikhtiar di atas ketetapan Allah yang telah tersurat, telah tertulis. Kata aja kita berikhtiar. Ikhtiar kita itu sudah tertulis. Masakan mungkin Allah tak tahu apa yang kita nak buat? Mungkinkah Allah tak tahu apa yang kita nak buat? Sebelum kita tak nak buat pun Allah dah tahu dah. Bermakna segala gerak-geri tingkah laku kita ini telah tersurat, telah tertulis. Kita ini berfikir benda yang sudah siap. Kita ini berikhtiar benda yang sudah tertulis. Sesungguhnya kita ni macam mainan DVD. Kan cerita Piramli, sekali kita pasang, ada tak berubah ceritanya? Sama macam itulah. Jadi ingat, insaflah diri kita pada malam ini. Akal kita milik Allah, ikhtiar milik Allah, usaha milik Allah, tangan milik Allah, gerak milik Allah, penglihatan milik Allah, anak isteri milik Allah, harta milik Allah, dunia dan akhirat milik Allah. Mana aku? Mana kita tidur? Nama kita pun kita tak sedar, nama kita pun kita tak tahu. Itu menunjukkan bahawasanya kita ini tidak punya apa-apa. Tidur mengajar kita, aku tak punya apa-apa ya Allah. Ada rumah pun aku tak tahu, ada harta pun aku tak tahu, ada isteri baru kahwin pun aku tak tahu, ada ijazah keluar universiti pun aku tak tahu. Bermakna diri aku ini telah kusrah kepada Allah secara total. Apabila kita sudah mengenal tidur, pasti kita akan mengenal apa? Mengenal mati, karena dia kembar. Dia saudara, dia adik-beradik. Dia nak mengajar, nak mengenal Tuhan ini, nak mengenal Allah ini, kita ambil daripada atas. Syuhudul wahdah fil kasrah, kita tak kenal. Mari kita ambil syuhudul kasrah fil wahdah. Pada yang satu, pada yang banyak tak reti. Mari kita ambil pada yang banyak, pada yang satu. Kita naik balik. Tadi kita turun, kita naik balik. Selesai satu ya. Tidur arti apa? Tidur artinya berserah diri kepada Allah seumpama mati. Tidur artinya berserah diri kepada Allah secara mutlak, secara total. Tidur arti apa? Ingat itu tuan-tuan lafaz. Tulis. Tidur artinya berserah diri secara mutlak, secara total kepada Allah SWT. Habis bab tidur. Tidur itu untuk menceritakan cara kita berserah diri kepada Allah. Tidur itu mengajar kita bagaimana cara nak berserah diri kepada Allah. Para siapa nak belajar berserah diri, belajar tidur. Tidurlah mengajar kita cara berserah diri kepada Allah. Berserah jangan separuh-separuh. Berserah secara total, secara mutlak. Jangan sampai seurat romo pun tertinggal. Serah segala-galanya kepada Allah. Habis bab tidur. Baik. Mari kita mengenal mati. Apa pengajaran mati? Kalau tidur sama dengan mati, saudaranya, jadi mana mati ni sama dengan tidur. Jikalau tidur mengajar kita berserah diri secara total, mati pun artinya mengajar kita berserah diri secara total kepada Allah. Baik. Tak reti tidur. Mari kita tengok orang mati. Boleh tak dia angkat tangan? Kenapa tak boleh dia ada tangan? Bermaknanya tangan dah milik Allah, mata dah milik Allah ada, tapi tak boleh melihat. Mulut ada, tak boleh berkata-kata.
Tangan ada tak boleh angkat, kaki ada tak boleh berjalan. Sekejap lagi aku ni pun daripada atas tikar ini akan berubah ke dalam kain kapan. Selepas kain kapan masuk keranda, selepas keranda masuk ke bumi. Ada tak lagi aku? Bermakna mati ini mengajar kita berserah diri secara total kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kerinduannya aku untuk balik ke kampung asalku, ya Allah. Datangnya aku daripada tidak ada apa-apa, datangnya aku daripadamu, ya Allah. Maka aku ingin kembali kepadamu, ya Allah. Mana diriku, ya Allah? Mana? Orang mati tidak punya apa-apa, sama sebagaimana tidur. Maka kenalah kita pada malam ini apa arti mati. Mati itu berserah diri secara mutlak kepada Allah. Apa arti mati? Apa arti mati? Berserah diri kepada Allah secara mutlak. Baik, kita sudah kena tidur, kita sudah kena mati. Mari kita mengenal diri. Mau tak belajar mengenal diri? Pelajaran yang tidak dapat dibelajar oleh doktor, tapi kita dapat belajar pada malam yang berbahagia ini. Nak tidak? Baik. Mana yang dikatakan diri? Barang siapa kena tidur, kena mati. Barang siapa mengenal mati, kena diri. Alhamdulillah. Tengok. Mana diri? Cuba, mana? Tangan milik siapa? Kaki milik siapa? Mana milik kita? Mana? Mana milik kita? Mana? Arti mengenal diri itu setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Tulis. Mengenal diri itu setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Aku tak kenal diri aku. Mana aku? Aku kan mati. Orang mati ada mengenal diri? Baik. Saya minum sikit ya. Gelas kosong ke gelas ada air ni? Oh, kosong. Nampak macam ada air. Saya minum di sini dah ya. Baik, sampai mana tadi? Macam manakah caranya kita untuk mengenal diri? Sedangkan segala-galanya bukan milikku, ya Allah. Akal fikiran pun milikmu. Nak belajar mengenal diri pun tak boleh, akal dah tak ada. Boleh tak mengenal kalau akal tak ada? Akal milik siapa? Dah aku tak boleh berfikir dah kerana akal milikmu. Dah aku tak boleh bergerak dah tangan kerana kudrat milikmu. Dah aku tak dapat melihat dah kerana basar milikmu. Aku tak boleh dengar kerana samuk milikmu. Mana milik aku? Mana aku? Aku ada tidak? Aku ada tidak? Kalau aku tidak ada, siapa yang ada? Kalau aku tidak ada, siapa ada? Macam mana tuan-tuan tak boleh nampak, tak boleh pandang, tak boleh lihat, tak boleh tilik pada Allah? Macam mana tak boleh tilik? Sedangkan aku tidak ada. Apabila aku tidak ada, siapa yang ada? Macam mana untuk melihat Allah ada? Macam mana? Semasa tuan-tuan bangun pagi, buka mata nak mencari Allah. Mana Allah? Kerana Quran mengatakan segala-gala yang aku nampak ini nampak Allah. Mana Allah? Mana Allah? Sesungguhnya tak perlu tuan-tuan mencari Allah. Kerana Allah terlampau hampir, terlampau dekat. Tak perlu mencari Allah. Daripada tidur, buka mata. Kalau tidur kita tak nak ingat Allah. Tiba-tiba terbuka mata, aku nak ingat Allah, aku nak ingat Allah. Mana Allah? Tak perlu mencari, tak perlu sebut, tak perlu ingat kepada Allah. Jadi kalau kamu ingat, bermaknanya kamu belum ingat kepada Allah. Tulis, saya cakap,
Tok Kenali kata apa? Barang siapa ingat kepada Allah, kamu belum ingat kepada Allah. Sebab apa? Pelik kan? Kita belajar nak ingat kepada Allah, tiba-tiba saya pula cakap tak payah ingat. Kalau ingat tu arti tidak ingat. Baik, saya bagi petunjuk. Tuan-tuan daripada rumah nak ke pejabat. Daripada rumah nak ke mana? Nak ke pejabat. Mula-mula bekerja. Ya, saya pun sesat cari tadi 3-4 pusing, 3-4 kali pusing. Kenapa? Saya tanya teksi, ada teksi tak tahu, tanya orang negara asing lagi dah tak tahu, pusing. Tanya traffic light ke berapa, selekoh ke berapa, U-turn ke berapa, ada jejantas betul tidak? Jantas. Kenapa? Saya tanya. Kenapa? Sebab saya tak tahu, sebab saya tak ingat. Daripada rumah ke pejabat, mula-mula awak pergi traffic light nombor pertama, belok kiri. Lepas belok kiri jumpa roundabout, belok kanan. Belok kanan ada jumpa dengan bangunan tinggi, apa nama, menara berkembang. Di situlah pejabat saya. Kemudian sekarang ni tuan-tuan start engine. Ada tak lagi bilang traffic light? Cuba jawab. Ada tak bilang lagi selekoh? Kenapa tak bilang? Sebab kena. Tak payah ingat traffic light, tak payah ingat roundabout, tak payah ingat selekoh-selekoh. Kenapa tak payah ingat? Sebab mengenal. Kerana tak kenal lah, maka tuan-tuan tak ingat. Begitu juga kepada Allah. Kalau duk ingat-ingat lagi, mana tuan-tuan belum ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ni tidak ada kerena dengan satu kerena. Tulis. Ingat kepada Allah tidak ada kerena dengan satu kerena. Barang siapa masih berkenakan berdalil untuk ingat Allah, tuan-tuan belum mengenal. Allah tu begitu hampir, begitu hebat, begitu agung, begitu terang. Kenapa nak mencari dalil untuk ingat kepada Allah? Kenapa? Kerana tuan-tuan tidak mengenal. Cuba kenal daripada rumah ke pejabat, start engine. Tahu-tahu sampai. Tahu-tahu apa? Sampai kenapa? Kerana aku sudah mengenal. Kalau orang tak kenal, nak ingat traffic light, nak ingat roundabout, nak ingat ini. Begitu juga Allah. Sampai ke tahap Tok Kenali kata, tak perlu kamu ingat kepada Allah. Kalau kamu ingat kepada Allah, bermakna kamu masih menggunakan akal makhluk. Akal ini bodoh. Perkara bodoh boleh tak ajak mengenal Allah? Tak boleh. Jadi Allah terlampau terang, terlampau jelas, sampai tak perlu guna akal. Kenapa? Kerana macam ni. Sudah faham maksud saya tadi kan? Ingat artinya tak ingat. Ingat artinya tak ingat. Sebab apa? Orang yang kenal Allah ini, orang yang kenal pejabat ini, start engine, tak perlu dah bilang traffic light, tak perlu bilang roundabout, tak perlu bilang selekoh. Betul tidak? Begitu juga dengan Allah. Untuk ingat kepada Allah, tak perlu kepada dalil, tak perlu kepada sebab. Macam mana? Baik, bangun daripada tidur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu tilik diri kamu sendiri? Tidak. Buat apa nak cari jauh-jauh Allah? Allah bukan berada dalam gua saja. Allah bukan berada di tanah Jawa saja. Allah bukan berada di tanah Mesir saja. Tak perlu kamu pergi jauh-jauh. Tilik pada diri kamu sendiri. Tilik macam mana? Baik. Tilik macam mana? Baik. Apabila kita pejam mata, kita bangun daripada tidur, kita pun terjaga, kita buka mata. Basar arti apa? Cuba jawab kat kuat-kuat sikit. Basar arti apa? Orang belakang diam saja seolah-olah tidak menyambut pengajaran saya. Jadi saya nak cerita pun rasa macam apa? Tak ada sambutan, tak ada semangat. Ya, depan ada, belakang sunyi. Saya tanya apa tadi? Basar arti apa? Melihat itu sifat siapa? Melihat sifat siapa? Cakap betul-betul. Sifat siapa? Sifat kita? Sifat kita? Sifat kita apa?
Sifat kita buta. Sifat Allah melihat. Sifat kita, saya tanya nampak tak buta ini? Tadi kata tuan-tuan buta. Kenapa nampak buta? Kenapa tuan-tuan nampak buta? Inilah makanya cara orang belajar makrifat macam ni. Senang saja nak ingat kepada Allah. Mudah saja untuk lihat Allah. Baik. Basar artinya melihat. Melihat sifat siapa? Melihat itu sifat Allah. Sifat aku buta. Kenapa aku melihat? Sesungguhnya yang melihat itulah aku. Tulis. Yang melihat itulah Allah. Aku buta. Ini kaedah orang mengaji sifat 20. Jangan baca saja. Ini kaedah orang mengaji sifat 20. Siapa yang bersifat melihat? Cuba cakap. Kita. Kenapa nampak? Sebab melihat itu. Itu makanya tak perlu tuan-tuan cari jauh-jauh Allah SWT. Buka saja mata. Yang melihat siapa? Allah. Aku mati, aku buta, aku dah tak ada ya Allah. Kan kita dah mengaji ni. Mengaji apa ni? Tidur. Mengaji apa ni? Mengaji apa ni? Orang mengenal diri itu apa? Setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Orang mengenal diri apa? Setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Apabila sudah tidak kenal diri, apabila sudah tidak ada diri, siapa yang ada? Siapa yang melihat? Payah tak untuk ingat kepada Allah? Payah ke tidak? Begitu senang untuk ingat kepada Allah. Yang melihat itu aku. Sama arti apa? Sifat siapa mendengar? Sifat kita? Tuli. Kenapa kita mendengar ceramah? Sebab yang mendengar itu aku. Jikalau kamu melihat Allah melihat, jikalau kamu mendengar Allah mendengar, apa arti? Apa dua? Syirik. Jangan main-main. Aku melihat Allah melihat, aku mendengar Allah mendengar. Syirik kepada Allah pada malam ini, pada jam ini, pada saat. Dosa syirik ini tuan-tuan tak perasan. Sampai terlampau halusnya dosa syirik ini. Seumpama semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Nampak tidak? Bermakna tuan-tuan tak sedar yang tuan-tuan syirik sebelum bersolat, syirik di dalam bersolat, syirik juga sesudah bersolat. Sedar itu. Sebab apa? Masih menduakan Allah. Aku berdiri, Allah berdiri. Syirik ke tidak? Yang berdiri itu siapa? Qiyamuhu binafsi. Apa arti? Berdiri itu hanya Allah. Berdiri itu hanya Allah. Baik. Basar sama kalam. Siapa berkata-kata? Kita bisu. Kenapa kita boleh berkata-kata? Yang berkata-kata Tuhanku, wahai insan. Itu dikatakan al-insani sirri wa ana sirruhu. Ana sirri wa ana sirruhu. Apa artinya? Sesungguhnya kenyataan aku tu padamu setelah kamu binasa. Aku rahsia kamu, kamu rahsia aku. Apa artinya? Artinya kita inilah menanggung kenyataan Allah. Tetapi dah kita tak pandai mengenal diri, tak pandai berserah diri, tak pandai mematikan diri, duk nampak aku. Aku melihat, aku mendengar, aku berkata-kata. Sudah menduakan Allah. Orang yang tidak syirik kepada Allah, siapa sifat melihat? Aku tetap buta selama-lamanya. Kalau orang mengaji lagi tinggi, bukan sahaja aku buta, aku langsung tidak ada. Ada tak lagi diri? Tak ada. Mana mata ya? Baik. Saya tanya lagi, hayat arti apa? Siapa yang bersifat hidup? Kita? Kenapa duduk dalam dewan, tidak duduk dalam kubur? Kalau mati, kenapa duduk dalam dewan? Biasa orang mati duduk dalam kubur. Kenapa tak duduk dalam kubur? Sebab hidup. Hidup tu sifat siapa?
Sifat Allah. Bila aku hidup, Allah hidup, syirik. Lagi saya tanya penghabisan. Wujud erti apa? Sifat siapa wujud? Sifat makhluk ada tidak? Itu Tok Kenali mengatakan, barang siapa mengaji satu saja sifat 20, iaitu sifat nafsiyah wujud, pasti yang 19 lagi tak payah belajar. Tahu dalam Tok Sapa. Mu tahu dalam Tok Sapa saja tak payah belajar yang 19. Cukup dengan satu kalimah wujud saja, kamu sudah mengenal Allah SWT. Apa tidaknya saya tanya? Wujud arti apa? Sifat siapa yang wujud? Sifat kita wujud ke tidak? Apabila kita tidak wujud, siapa yang wujud? Kenapa kamu tak nampak Allah? Melihat itu aku, mendengar itu aku, berkata-kata itu aku, yang hidup itu aku, yang ada itu aku, yang berilmu itu aku. Kenapa kamu tak nampak? Melangkah saja kudrat siapa? Mana kudrat kita? Melangkah saja kudrat siapa? Mana kudrat kita? Macam mana kita tak boleh nampak Allah? Itu makanya saya ulang lagi sekali, Allah itu terlampau terang, terlampau dekat, terlampau jelas, terlampau nyata. Tidak ada hijab, tidak ada dinding, tidak ada tembok. Kenapa tak nampak? Sebab belum matikan diri. Sekarang ni kita sudah belajar mati. Aku tidak ada. Aku apa? Aku tidak ada. Bila aku tidak ada, siapa yang ada? Allah. Tangan Allah, mata Allah, semua Allah. Tapi ingat, tuan yang baju merah, apabila semuanya Allah, tak boleh mengata aku Allah. Tak ada pernah saya mengajar aku Allah. Sebab apa? Jikalau kita tak ada, boleh tak lagi kata aku? Jikalau orang mengatakan aku Allah, orang yang belum berserah diri kepada Allah, orang yang belum belajar tahap mengenal diri. Orang yang belajar mengenal diri, ada tak lagi aku? Tak ada. Apabila tidak ada aku, boleh kata aku Allah? Tak boleh. Yang ada siapa? Mana ada diri lagi? Mana ada aku lagi? Kalau ada aku, ada Allah, berapa wujud? Syirik. Ini makanya baca cara pelan-pelan, ya. Baca teliti, tapi tak apa, ya. Sebab itu kefahaman. Ya, sila telefon saya. Kalau ada masalah, telefon. Ya, supaya tidak timbul fitnah. Aku tidak ada, macam mana nak kata aku Allah? Tak boleh. Jadi melihat Allah, berkata-kata Allah, mendengar Allah, bergerak Allah. Betul tak kita mentauhidkan Allah? Baru kita mengesahkan Allah. Inilah dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Itu makanya yang dikatakan ilmu makrifat, ilmu ini ilmu yang paling mudah. Tengok baginda Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Berpindahnya dari kota Mekah ke kota Madinah selama 13 tahun. Dia mengajar ilmu apa? Yaitu ilmu mengesahkan Allah, iaitu tauhid. Tauhid mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu mengenal Allah lah. Ini pelajaran yang mula-mula baginda Rasulullah ajar, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barulah diturunnya sembahyang, puasa, zakat. Selepas berapa tahun? Selepas 13 tahun baru turun sembahyang. Itu sembahyang payah, puasa payah, tapi mengenal Allah payah ke tidak? Senang. Itu dia turun pelajaran mula-mula sekali. Pelajaran mula-mula ni untuk orang yang bodoh, untuk orang budak tadika. Itu makanya pelajaran yang mula-mula inilah pelajaran mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, orang yang mengenal Allah itu setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Kan kita dah mati dah, mari kita kuburkan diri kita dalam kita mati. Kita buang ini, jangan bagi nampak. Jangan bagi. Sekarang ni siapa yang ada? Allah. Makanya betul tak ayat Quran mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah? Betul tidak? Baru sekarang betul. Tadi kenapa tak cakap betul? Sebab makhluk sudah tidak ada.
Kalau ada makhluk, ada Allah, apa? Syirik. Sekarang ni kita tidak syirikkan Allah. Kita benar-benar mentauhidkan Allah sebagaimana Bilal bin Rabah. Hanya aku tahu Ahad, Ahad, Ahad. Allah pun dia tak sebut, kerana Allah itu nama. Yang aku tahu siapa? Ahad, Ahad, Ahad. Esanya kamu ya Allah, segala-galanya engkau kerana kamu tu esa. Sebut saja apa saja. 4 perkara, zat, sifat, af'al, asma'. Sifat siapa? Semuanya Allah. Mana aku? Aku tidak ada. Habislah pelajaran mengenal Allah SWT. Kenapa tidak Allah? Senang bukan ke? Senang. Payahkah mengenal Allah? Itu makanya Allah itu terang, lebih terang daripada cahaya matahari. Sekarang ini baliklah tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya. Baliklah selepas ini, insaflah. Jangan sampai terlihat adanya diri. Tulis perkataan saya ini, tampal di kereta, tampal di meja kerja, tampal buat harta kepada anak. Apa tu kenali kata harta yang dibagi kepada Pak Yusof tu? Muhammad Yusof Cikgu. Harta, satu-satunya harta tertulis oleh Tok Kenali kepada Muhammad Yusof Cikgu. Apa dia kata? Mamat, jangan sampai terlihat adanya kamu. Dia tulis Mamat, ayah saya nama Muhammad Yusof Cikgu. Orang Kelantan panggil Mamat. Mamat, jangan sampai terlihat adanya diri. Buatlah apa saja kamu nak buat. Beribadahlah apa saja beribadah pun, jangan sampai terlihat adanya diri. Jikalau kita sudah tak terlihat adanya diri, siapa yang berdiri? Betul tak sifat 20 kata qiyamah bi nafsi? Siapa yang berkata-kata? Betul tak sifat 20 kata kalam itu sifat Allah? Semuanya betul. Maka betul lah pengajian kita sekarang. Baik, selepas ini biarpun kita buka mata, biarpun kejap kita pejam mata, yang kita nampak hanya Allah, 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 Allah. Sedikit saya tambah Nanda untuk merealisasikan ilmu ini kepada kehidupan seharian. Potong. Untuk menterjemahkan ilmu makrifat dalam kehidupan seharian setelah mengenal Allah. Setelah kita binasa diri, apa hasilnya? Apa penyudahnya? Apa natijahnya? Apa faedah? Nak guna untuk apa mengenal Allah ini? Nak guna untuk apa mengenal Allah ini? Ya? Allahu Akbar. Berbahagia, berhari raya. Saya ingat saya belum tulis itu dalam blog, saya baru karang itu. Tapi sahabat sudah cakap sudah berbahagia. Jadi orang mengenal Allah ini, penghujung ilmu makrifat itu adalah syariat. Tulis penghujung pelajaran makrifat, penamat ilmu makrifat iaitu ilmu syariat. Terlampau lajunya pusingan tayar. Tayar kan, tayar kita pusing tayar, nampak macam mana? Dia terbalik kan? Terlampau laju kita pusing tayar tu, kita nampak dia terbalik. Begitu juga terlampau tingginya kita duduk, kita akan balik kepada kepada sunnah Rasulullah. Aku utuskan engkau ya Muhammad untuk mengajar apa? Mengajar akhlak. Jadi penghujung ilmu makrifat itu ilmu syariatin. Rendahkan balik. Macam mana rendahnya kita ini, orang yang belajar makrifat? Macam mana rendahnya kita ini? Orang belajar makrifat, dia tidak duduk tinggi. Dia duduk yang paling rendah. Ingat pesan guru-guru terdahulu. Orang yang berilmu makrifat, dia tidak tinggi. Dia duduk yang paling bawah. Apa artinya? Ya? Allahu Akbar. Baik. Seumpamanya orang berilmu makrifat ini, apabila orang tak bayar hutang kita, orang tak bayar hutang kita, orang berilmu makrifat tak marah. Kenapa? Kerana sebelum engkau tak bayar hutang aku, Allah dah terlebih dahulu tak bayar di kitab Lauh Mahfuz. Bukan engkau yang menyebabkan tak bayar. Siapa yang menyebabkan tak bayar? Di kitab Lauh Mahfuz Allah tulis kamu tak bayar. Bukan engkau tak bayar hutang aku, Allah yang menetapkan kamu tak bayar.
Marah ke tidak? Alhamdulillah. Orang langgar kereta kita, ini jangan bercakap saja, Allah akan uji selepas ini barang siapa berpegang ke jalan ini. Jangan main-main, berpegang, pegang betul, jangan bercakap kosong. Allah akan uji selepas ini. Seumpamanya orang langgar kereta kita, orang langgar lesen kopi O ni, buta mata ni. Lesen kopi O dia kata, kawan ni habis 800 belajar lesen kopi O, mata buta lah apalah, sedangkan cumi mata pun tak pakai. Tengok orang yang apa, orang yang tidak makrifat kepada Allah. Bagi orang makrifat kepada Allah, la tataharraku zarratun illa biiznillah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak dia pun sezarah jika tidak izin. Tidak bergerak dia pun sezarah jika tidak izin. Jika tidak izin Allah. Jadi siapa yang melanggar? Kenapa aku nak marah pada engkau? Mari kita pergi bala polis, mari kita pergi JPJ. Alhamdulillah. Barang siapa pandang bala hilang nikmat, barang siapa pandang nikmat hilang bala. Barang siapa pandang bala hilang nikmat, barang siapa pandang nikmat hilang bala. Baik, seorang isteri dicerai suami. Mulanya berkasih sayang, bercari harta sama-sama, beli rumah, tiba-tiba bercerai. Tak usah digundah kepada kaum Hawa. Biarpun kamu tidak ada suami, kamu tetap ada Allah. Sebetulnya bukan suamimu yang menceraikan kamu. Siapa mencerai dulu? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah. Bersyukur aku bukan menerima penceraianmu, aku menerima ketetapan Allah. Tetapkan hati. Tidak ada suami, aku ada Allah. Bukan engkau menceraikan aku. Siapa? Allah di kitab Lauh Mahfuz. Kenapa gundah orang belajar ilmu makrifat? Benar saudara itu mengatakan kita berbahagia, kita bergembira. Hilang duit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu harta Allah. Hilang kereta, itu milik Allah. Ambillah sebab banyak kau nak ambil, ya Allah. Yang aku tahu, la in syakartum la azidannakum. Pada siapa mensyukuri nikmat aku akan tambah. Tidak tambah dengan wang ringgit, tetapi tambah dengan ketenangan hati. Ada orang ada wang ringgit tapi hati tak tenang. Tapi kita tidak ada wang ringgit, tenang hati, bergembira. Alhamdulillah. Kita tak boleh bayar kereta 3 bulan, tak boleh bayar, nak kena tarik pada minggu itu. Buat apa kita nak fikir pecahkan kepala? Daripada pukul 3, pukul 4, pukul 4 sampai pukul 5 sampai pukul 6, ada tak duit itu mendatang? Allah tahu tak kereta aku tak boleh bayar? Kenapa kita tidak ingat kepada Allah? Barang siapa ingat kepada aku, tanganmu akan menjadi tanganku, kakimu akan menjadi kakiku, hutang kamu akan jadi hutang aku, dirimu akan jadi dirimu, dirimu akan jadi diri aku, kata Allah. Buat apa nak ingat kepada yang lain selain pada aku? Kamu ingat kepada aku. Perbendaharaan aku teramat luas, teramat kaya. Aku kaya. Aku boleh bagi kepada sesiapa yang aku kehendaki. Luas kan Allah? Buat apa nak merintih? Buat apa nak sesal? Mari kita berkasih sayang dengan Allah SWT. Allah Maha Pemurah. Tak ada suami, aku ada Allah. Tidak ada isteri, aku ada Allah. Tidak ada harta, aku ada Allah. Orang lain punya kereta perdana, aku punya kereta proton, alhamdulillah. Tetapi Allah beri kegembiraan. Kalau mati pun tidak ada minyak, pasti di dalam apa? Petrol pump. Jikalau rosak berkereta aku, pasti di depan workshop. Mati kereta aku di parking di rumah, insya-Allah. Tidak ada minyaknya daripada Kelantan, daripada Kuala Lumpur kepada Kelantan, sekadar motor RZ100 pasti sampai di Kota Baru. Ini kuasa Allah SWT. Percaya kepada Allah. Motor RZ100 yang mahal, bubuh minyak di Kuala Lumpur untuk lihat mak di hospital Kota Baru, sampai di Kota Baru. Kuasa siapa?
Ingat, percayalah kepada Allah. Mari kita sayangkan Allah, kasihkan Allah. Buat apa nak kasih sesama makhluk? Makhluk itu muhadath. Makhluk itu apa? Binasa. Bersifat baharu. Mari kita berkasih sayang kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau aku sakit, sakit daripada siapa ya Allah? Obat tidak boleh menyembuhkan penyakit. Barang siapa mengatakan obat boleh menyembuhkan penyakit, syirik kepada Allah. Nasi tidak boleh mengenyangkan aku. Barang siapa mengatakan nasi boleh mengenyangkan aku, syirik kepada Allah. Kenapa obat menyembuhkan aku? Kenapa nasi boleh mengenyangkan aku? Kenapa? Karena sudah tidak ada makhluk. Panadol itu bukan lagi bernama Panadol. Bernama siapa? Kenapa? Sebab itu maka kita makan Panadol disembuh. Sebab apa? Sebab Panadol bukan bernama Panadol. Obat tidak boleh menyembuhkan. Kenapa kalau kita sakit tak makan Panadol tak boleh sembuh? Makan Panadol baru sembuh, kenapa? Sedangkan kita percaya Panadol tak boleh menyembuhkan. Kalau tak makan Panadol tak sembuh. Tak cucuk obat bius akan merasa sakit. Apakah obat bius yang membuatkan kita tak sakit? Sebab apa kita makan obat sembuh? Sebab obat itu siapa? Makanya kita sembuh. Obat tidak ada, diri tidak ada, makhluk tidak ada. Siapa yang bersifat ada? Makanya kamu makan itu sembuh penyakit. Makanya kamu makan nasi itu kenyang. Sebab segala-galanya sudah Allah, Allah, Allah. Mana ada makhluk? Padahal siapa dalam majlis ini mengatakan ada makhluk, syirik kepada Allah karena mengadakan dua wujud. Aku ada, Allah ada. Wujud itu apa? Sifat siapa? Makhluk ada tidak? Tak ada. Siapa Panadol? Segala-galanya Allah, 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 Allah. Habis. Bab nombor 2 pula. Nombor 1 pun berapa jam dah? Berapa pula? Baik. Kalaulah mesti berani itu kuat, kalau tajam pisaunya, tadi pun sudah menjawab soalan. Ya. Macam mana kita letak perbuatan kita kepada Allah? Mana ada kita boleh bergerak? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Mana boleh aku berfikir la tataharraku zarratun illa biiznillah? Mana boleh aku berikhtiar la tataharraku zarratun illa biiznillah? Ayat inilah, ini yang dikatakan ayat jajahan wilayah pemerintahan Allah. Tidak bergerak akalmu, tidak bergerak kehendakmu, melainkan dengan izin aku. Mana ada kita? Jadi untuk ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Jangan sampai terlihat adanya diri. Jangan sampai terlihat adanya diri. Aku tidak ada ya Allah. Apabila aku tidak ada, siapa yang melangkah? Tidaklah engkau melontar ya Muhammad. Siapa yang melontar? Kenapa? Karena engkau tidak ada ya Muhammad. Habis. Nomor 2 ya. Baik. Habis. Nomor 2 ya. Ya. Baik. Tuan-tuan balik tilik dan cermin diri sendiri. Itu semua istilah saja. Wajah lah, muka lah, lagi apa? Muka lah, itu istilah saja. Ya tuan-tuan lihat itu siapa? Nak sebut apa? Ya aku lihat itu diriku sendiri. Ini sebut wajah lah, muka lah, gambar lah, itu istilah bahasa saja. Barang siapa yang mengenal Allah, tidaklah dia menilik. Malaikat yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Sebab aku dah tak ada. Macam mana aku nak menilik? Aku dah tak ada. Apabila aku tidak ada, siapa yang menilik siapa? Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Kenapa? Karena bukan aku yang berdiri, bukan aku yang rukuk, bukan aku yang sujud. Tengok dalam lafaz
niat. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Kenapa kita sebut sahaja? Sebab kita saja-saja je buat. Yang betul-betul buat siapa? Itu makanya kita sebut sahaja. Sahaja ni artinya saja-saja. Apabila kita saja-saja, siapa yang betul-betul buat? Itu maka sebelum sembahyang kena belajar dulu. Siapa sembahyang sebelum sembahyang? Sembahyang di dalam sembahyang, sembahyang sesudah sembahyang. Ada tak belajar? Habis kalau tak ada sembahyang macam mana? Nak kenal sembahyang macam mana kalau tak tahu sembahyang sebelum sembahyang, sembahyang di dalam sembahyang, sembahyang sudah sembahyang. Siapa yang solat sebelum solat? Sebelum kita beranak lagi siapa yang solat? Itu makanya solat sebelum solat. Sembahyang sebelum sembahyang itu siapa sembahyang dulu di Lauhul Mahfuz? Siapa tahu Allah dah sembahyang dah. Bukan kamu yang bersembahyang. Berdirinya kamu sembahyang maghrib tadi bukan perkara baru. Jangan ingat atas dasar usaha kamu, jangan. Bukan perkara baru itu. Yang berdirinya aku, bila yang berdiri dulu? Siapa yang berdiri dulu? Tahu pun. Itu maka jangan kamu angkuh, jangan kamu sombong hidup di dunia ini. Jangan mengaku kamu yang alim, kamu yang lebay, kamu yang taat, patuh. Jangan. Yang beri taat itu siapa? Itu makanya jangan tunjuk alim di sini. Majlis kita tak ada orang alim, tak ada ustaz, tak ada guru, tak ada murid. Yang ada hanya siapa? Aku sembahyang. Bila kau sembahyang? Sebelum kau berdiri, aku dah dirikan kau terlebih dulu di Lauhul Mahfuz. Betul tidak? Kenapa mengaku kau yang bersembahyang? Itu mana kita tak kenal sembahyang sebelum sembahyang. Solat sebelum solat, solat dalam solat, solat sesudah solat itu siapa? Solat sesudah solat siapa? Jadi ingat, itu makanya yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Sebab apa? Sebab aku tidak ada. Ya, jadi wajah itu satu saja, bukan dua. Tak ada dua tiganya. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Ada dua rupa. Satu saja, ya. Habis. Sambungan. Ya, habis. Sejak lahir sampai sekarang, bila kita Islam? Islamnya kita setelah kita mengenal. Jawablah sendiri. Islamnya kita itu setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira umur berapa. Yang dikatakan akhir balik itu bukan umur 13 tahun, bukan umur 18 tahun. Yang dikata akhir balik itu setelah mengenal Allah SWT, barulah dikatakan dewasa. Kalau selagi belum mengenal Allah, umur 99 tahun pun masih akhir balik, bodoh, masih tidak berpengetahuan. Orang yang mengenal Allah sahaja yang cerdik, yang pandai, yang pintar, yang betul-betul Islam. Habis. Macam mana? Baik, sahabat-sahabat, itu soalan fiqh. Usahakan kita, malaikat pun tak boleh pergi. Macam mana kita nak tahu? Tetapi itu tak menjadi persoalan. Yang pokoknya, tuan-tuan kenal tak Muhammad Rasulullah? Kenal tak? Kenal tidak Muhammad Rasulullah? Saya bagi satu cerita saja. Pada satu musim baginda Rasulullah sebelum wafat berpesan kepada 4 sahabat, kamu tunggu orang yang menunaikan haji daripada negeri Yaman. Bentuk badannya sekian. Tunggulah sahabat ni, saya selalu tak ingat, lebih kurang 10 tahun kalau tak salah. Datanglah seorang pemuda daripada Yaman. Lalu pergi, ada jubah Rasulullah untuk ku sampaikan kepadamu daripada utusan Muhammad Rasulullah. Apa dia kata? Dia nama apa? Warakah. Ya. Uwais Qarni.
Uwais Qarni. Dia kata apa? Uwais Qarni kata apa? Engkau belum mengenal Muhammad Rasulullah. Melenteng Sayyidina Ali. Aku ini menantu Sayyidina Ali. Siapa tak kenal aku seantero dunia mengenal aku Sayyidina Ali? Kenapa kamu tak kenal? Belum. Kamu belum mengenal Muhammad Rasulullah. Tengok. Pernahkah? Apa nama tadi? Uwais Qarni itu melihat Rasulullah? Belum pernah. Dia nak pergi tetapi mak dia sakit tak jadi pergi. Tak pernah berjumpa Uwais Qarni dengan baginda Rasulullah. Kau belum pernah mengenal. Lalu Sayyidina Ali pun terpalu jiwanya. Benar ya Uwais Qarni. Benar katamu. Aku pun hanya sekali sahaja melihat Muhammad Rasulullah. Aku Sayyidina Ali baru sekali melihat Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Sedangkan dia semakan seminum tidur setika sebantar seluruh jasad dengan Nabi Muhammad. Kenapa tak boleh mengenal? Kenapa? Tengok tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Tengok. Terbukanya mata Nabi Adam. Nampak apa? Kuat gak sikit. Terbukanya mula-mula buka Nabi Adam. Mata dia tu mula-mula buka. Nampak apa? Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad dah beranak ke belum? Itu makanya kena cari itu. Saya tulis dalam blog saya itu. Buka blog saya itu dengan panjang lebar. Jelas. Tak payah cerita di sini. Balik buka Makrifat Tok Kenali @gmail.com. Tulis mana? Tulis. Kalau kita tak ada komputer, suruh anak kita buka. Saya ada tulis dengan panjang lebar. Kalau nak terang lagi maknanya buang masa kita, ya. Cari mana Muhammad Rasulullah. Jangan pula mengatakan dua nabi. Tengok ini kamera semua ni. Jangan kata ada dua nabi pula. Nabi satu. Yang saya katakan ini Muhammad Rasulullah. Muhammad mana? Muhammad yang mula-mula Allah pandang. Muhammad mana? Muhammad yang dimaksudkan oleh Uwais Qarni. Cuba bayangkan Nabi kita, ada tak dia mengucap La ilaha illallah anna Rasulullah? Ada tak? Rasulullah mengucap apa? Nabi mengucap apa? Tetap Muhammad Rasulullah. Dia tak kata dia anna Rasulullah, tak kata. Siapa Muhammad? Cari. Saya suruh cari dalam blog, ya. Tapi ingat, jangan menduakan Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya satu, iaitu yang di Mekah. Tetapi kita belajar ilmu Nur Muhammad. Itu saya buka kunci, ya. Ya, habis. Sebab apa? Banyak-banyak nanti keliru. Ya, cari. Barulah kita benar-benar bersyahadah. Jangan bersyahadah. Ambil kalimah syahadah potong. Saya nak terus cakap dua kalimah syahadah. Kalimah syahadah terbagi dua. Kalimah tauhid dengan kalimah rasul. Kalimah tauhid la ilaha illa Allah. La nak nafi apa, nak buang apa, nak tolak apa, nak teruk apa? Cuba. Nak buang apa? Cuba. La nak tolak apa? Nak nafi apa? Ilaha, isbat. Nak isbat apa? Tadi kita buang. Sekarang nak cantum, nak ambil balik, nak ambil apa? Orang siapa yang tidak tahu nafi dan isbat, tidaklah dia bersyahadah. Mereka seumpama burung, seumpama burung tiup. La nak tolak apa? Ilaha, isbat. Isbat ni kita ambil balik apa yang kita buang tadi. Kita cantum balik apa yang kita teruk tadi. Nak cantum apa, nak buang apa tak reti. Ingat, itu kalimah tauhid, kalimah rasul pula. Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah? Mana Muhammad Rasulullah? Nabi kita pun mengucap Muhammad Rasulullah. Dia tak kata anak Rasulullah. Dia tak kata. Terbuka mata Nabi Adam, Muhammad Rasulullah. Nabi tak beranak lagi. Buat salah Nabi Adam alaihissalam, termakan buah khuldi, mohon ampun kepada Allah.
Allah tak ampun dia. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon ampun atas dasar Muhammad, atas nama Muhammad. Baru dia ampun. Nabi belum beranak. Saya pergi lagi, orang bertanya kepada baginda Rasulullah, siapakah engkau ya Muhammad? Aku ini bernama Ahmad Bilal Min. Ahmad tak ada huruf min. Jadi apa? Ahmad nak menunjukkan bahawasanya aku tak ada sebetulnya, yang ada Allah. Tengok. Itu bahawa Muhammad betul. Siapakah engkau ya Muhammad? Ini hadis sahih ni. Dia kata aku Ahmad Bilal Min. Ahmad tak ada huruf min. Jadi apa? Ahad. Bukan Nabi mengaku aku ahad, tidak. Aku tak ada, yang ada siapa? Yang ada Allah. Yang ada siapa? Satu lagi saya tak nak cakap. Nanti bagi mudah faham sangat dah. Saya nak gantung situ sikit. Baca apa ni blog makrifat@gmail.com ya. Baik, lagi potong yang dah cakap. Banyak lagi tak cakap. Baik. Tuan-tuan tahu tak khalifah ni siapa? Tuan-tuan tahu tak khalifah ni siapa? Khalifah ni tubuh badan ke siapa? Khalifah ni tubuh badan ke siapa? Tuan-tuan tahu tak khalifah Allah ni siapa? Tuan-tuan tahu tak khalifah Allah ni siapa? Saya ni sama nak cerita ke tidak sama banyak tu. Nak ceritakan tak apa yang khalifah itu, yang bertanya telefon saya sendiri cara direct ya. Takut terkeliru. Ya, telefon ambil boleh tulis nombor telefon. Malam ni pun boleh. Saya akan bagi jawapan. Malam ni pun boleh. Ya, saya tak nak kena apa banyak budak-budak ya, banyak yang baru tinggi rendah. Tidak fatonah saya. Ya, siapa yang bertanya tadi? Telefon saya sekarang. Ya, nombor lain. Nombor apa lagi? Yang lain terpangkat. Baik. Ada ilmu yakinlah, ainul yakinlah, hakku yakinlah, kamanul yakinlah, macam-macam yakin. Berapa banyak punya yakinlah kata Quran. Ya. Berapa banyak punya yakinlah. Allah tu berapa? Habis nak cari nak yakin berapa banyak Allah Berapa banyak nak yakin Allah tu satu saja. Takkan separuh-separuh, kakinya saja, tangannya saja, mulutnya saja. Kenapa banyak tingkatan? Kerana diri kamu masih hidup. Cuba buang diri kamu. Yakin ini setelah kita mengenal Allah. Kalau dah tak mengenal Allah, nak yakin berapa tingkatan? Kalau sudah mengenal Allah, yakin satu saja. Kalau dah kamil itu, nampak tak air dengan gula? Nampak tak? Nampak satu je kan? Itu makanya kita belajar biar siapa yang mengenal Allah, barulah sebenar-benar dikatakan yakin. Yang kata ilmu yakin, ainul yakin itu istilah saja. Istilah mengaji pondok, mengaji tarikat ya. Tapi kalau sampai ke tahap makrifat, tak ada duanya. Yakin satu saja. Percaya pun satu saja, wujud pun satu saja. Ya, begitulah lebih kurang ya. Ilmu makrifat satu je yakin, satu je percaya. Yang istilah-istilah itu istilah orang tarikat. Ya, nak mengajar jalan, nak mengajar ya. Tapi dah sampai atas tak ada dah. Berdua bertiga lagi ya. Baik, terus anda bertaubat. Baik. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat. Saya ya Allah ya Tuhanku bertaubat, tak akan buat dah benda ini esok sampai bila-bila. Tahu kau kamu tak akan buat lagi. Habis yang kamu kata tak akan buat lagi tu. Yang kedua pula, ya Allah ya Tuhanku, yang aku buat dulu ni atas kealpaan aku. Jadi yang kita buat dulu tu Allah tak tahu ke? Nak bertaubat ni perbuatan kamu. Ini aku tulis. Aku Allah tulis yang kamu buat. Habis macam mana kamu kata kamu tak nak buat lagi?
Ini orang bertaubat makrifat ini, bukan ilmu fiqh. Ya Allah Tuhanku, minta ampun aku buat. Yang kamu buat tu aku tulislah. Lagu mana? Allah tulis ke tidak? Saya tanya, Allah tulis ke tidak? Jawab. Kalau tak jawab, saya tak usah ceritalah. Sebab apa saya rakam ini? Allah tulis ke tidak? Tapi kalau Allah tulis, nak padam balik? Nak robah balik? Apa arti taubat? Tuan-tuan sebetulnya keliru sebetulnya dengan ilmu fiqh. Ya Allah Tuhanku, aku tak buat dah. Mana tahu kamu tak buat? Kamu tahu kerjaan aku? Kalau tak tahu, macam mana kamu boleh kata takkan buat? Apa arti taubat? Apa arti taubat? Gantung dulu sekejap dulu. Kalau tidak tak sedap, kasih bulat nanti jawablah sekalian. Lain tak? Baru dia syok sikit ya. Tapi akan jawab. Ingat, tanya sebelum balik. Lagi apa? Baik. Pergi minum tak apa ya, sambil-sambil dengar. Cuma jangan bercakap. Diam-diam saja pergi minum ya. Baik. Macam mana nak tahu Allah sayang kepada kita? Nak tahu Allah sayang kepada kita, tengok makhluk sayang tak kepada kita. Kalau makhluk sayang kepada kita, Rasulullah kata, artinya Nabi Allah sayanglah kepada kita. Macam mana nak tahu Allah benci kepada kita? Nak tahu Allah benci kepada kita, baginda Nabi kata, tengoklah benci ke tidak orang kepada kita. Jikalau orang sayang, tandanya Allah sayang. Jikalau orang benci, tandanya Allah benci. Tengok, orang dekat tak dengan kita? Kalau orang dekat, tandanya Allah dekat. Kalau orang jauh, tandanya Allah jauh. Dekat tak orang dengan kita? Nak tahu dekatnya kita dengan Allah, supaya orang dekat dengan kita, macam mana? Kita kena kunjung jiran sebelah. Apabila kita pergi tak dia datang tak di rumah kita? Apabila hujan, kita tolong angkat jemuran dia. Dia angkat tak jemuran kita? Masa anak dia meninggal, kita pergi ke hospital, pergi ke rumah, datang tak dia ke rumah kita? Dekat tidak? Itu makanya tuan-tuan anggap benda tu jauh. Sebetulnya tidak. Kita bertegur, orang tak tegur kita pun tegur. Kita tegur orang, lama-lama tegur tak ada dengan kita. Dekat tidak? Itu saja tanda-tanda tahu. Nak tahu dekat ke jauhnya kita dengan Allah. Kalau kita sombong naik kereta besar, tengok orang yang rosak kereta tepi jalan tak berhenti, ini orang yang jauh dengan Allah. Itu saja sipir dia. Orang yang dekat dengan Allah ini, macam mana pun dia break juga kereta, dia break. Dia gustan lagi tahu. Apa pak cik yang boleh saya bantu? Ini orang yang dekat dengan Allah. Orang makrifat, ini cara dia. Orang makrifat ini, apabila dia buang air di tandas, dia pergi kencing ke, dia buang air besar ke, dia tak keluar dengan tinggal apa-apa. Biar pun yang orang lain punya, dia mesti wajib dia bersih tanah, baru dia keluar. Ini orang makrifat, orang dekat kepada Allah, supaya orang lain masuk bersih. Orang yang dekat kepada Allah, orang makrifat, isap rokok tak buang, biar pun puting rokok di jalan raya. Usahakan kotak rokok, puting pun dia tak buang. Ini orang dekat kepada Allah. Ini orang makrifat kepada Allah. Ini senang-senang kotak rokok, buang saja. Ini mineral water, buang. Ya, kulit plastik cekedih, buang. Ini orang yang bukan orang makrifat. Nak kenal orang makrifat, tengok ini. Tengok. Apabila dia berpakai, pakaiannya busuk, ini bukan orang makrifat. Kecuali busuk buat kerja. Ini bau ketiaknya busuk, bukan orang makrifat. Giginya berkarat, bukan orang makrifat. Orang makrifat ini orang paling halus, paling kebak. Apa-apa halus ini paling apa? Paling particular kata orang putih, paling teliti. Ini orang makrifat. Apabila suami isteri, orang makrifat ini dengar pesanan saya, buat apa yang saya suruh ini. Ya, seumpama sahabat-sahabat saya ada di sini, sahabat-sahabat saya, dia balik, saya pesan, jikalau kamu nak mengaji dengan saya, jikalau anggap saya sebagai cikgu, ingat
Di samping saya mengajar mengenal Allah, saya nak ajar kamu cara bersuami isteri. Apabila kamu balik, kamu peluk isteri kamu, kamu cium isteri kamu. Cuba tengok waktu tidur, waktu isteri kita tidur, cuba tengok wajah dia. Betapa pilu dan betapa sebabnya hati. Inilah orang yang masakkan saya. Inilah orang yang cuci baju aku. Inilah orang yang menjaga anak aku. Tidakkah rasa timbul kasihan dan kasihnya? Apa salah kita peluk isteri kita? Apa salah kita berjalan pimpin tangan? Apa salah nak pergi kerja kita gosok baju? Apa salah kita letakkan selipar kasut depan rumah? Apa salah kalau kita cuci baju, cuci toilet? Ini orang makrifat. Peluk isteri, dia kan isteri kita. Apa salah kita tengok TV, kita sambil duduk letak usapkan rambutnya, apa salah? Orang makrifat, ini cara hidup dia. Inilah kaedah menterjemahkan ilmu makrifat dalam kehidupan. Padam itu. Jangan saja ada janggut, minta maaf ada janggut, bersuara janggutnya. Janggut tak apa, biar kemas, biar rapi. Gigi, nak suruh isteri peluk, tiba-tiba kita balik bawa lori terus peluk isteri dengan bau hapaknya. Orang makrifat tak macam tu.